Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Kata Nazim rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Fanzur ila nafsika thumma intaqili lil 'alamil 'ulwi thumma sufli. Tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qamada lil adami wa kullu ma jaza alayhi al-adamu alayhi qat'an yastahilul qidamu wa fusira al-imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam ashrahanna bil amal. Misal hadzal hajj was salatu kadza siyam fadri waz zakat. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur dan terima kasih kepada Allah Taala dipanjangkan umur kita. Masih lagi diberikan kelapangan masa dan kesempatan kita untuk kita hadir ke masjid untuk meneruskan kuliah tafaqquh fiddin kita insya-Allah. Dan kita ada dalam masjid ni, kalau tak nak iktikaf marilah kita nak iktikaf sama-sama saja. Aku beriktikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Sambungan kita tak silapnya muka surat 5 tu dalam matan Jauharah ni di bawah sekali. Dia kata fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alamil ulwi thumma sufli. Asal terjemahnya, maka tilihlah kepada dirimu, kemudian pindahkan tilik itu bagi alam yang di atas, kemudian alam yang di bawah. Ada sekalian, apa yang kita nak bicara pada hari ini insya-Allah adalah kalau ikut lanjutan daripada apa kita bicara dulu. Dia kata salah satu perkara yang wajib yang mula-mula sekali ke atas kita adalah untuk makrifah Allah. Yang bicara kita yang lepas di mana ada khilaf, dia kata mana yang patut didahulukan antara makrifah dengan iman tu, mana nak didahulukan? Kalau nisbah orang kafir, berasa kita bincanglah dulu. Nisbah orang kafir, saya dah bagi beberapa sedikit keterangan ringkas yang lepas. Ada sebagian ulama kita yang mengatakan kalau orang kafir antaranya kalau kata dia tu tak mantap lagi pengetahuan dia tentang Islam, antara lain yang sebelum dia nak masuk Islam, eloknya biar dia belajar dulu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, khususnya dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan. Dia yakin situ orang Islam. Pasal yang tu mantap dia. Dan bila kata nak faham tentang kata macam mana dia nak boleh bawa pada jalan-jalan pada yakin, tak dapat tidak, dia mesti makrifah Allah. Saya dah jelaskan masalah makrifah itu. Istilah dalam tauhid kita makrifah ni mesti ada 3 perkara kan. Mesti al-jazmu mutabiq bil haqqi si'an dalil. Yakin, maklumat tu menepati yang realiti. Yang ketiganya mesti dengan berdalil. Bila nak dalil ni maksudnya dia mesti gunakan akal, proses macam mana menggunakan nisbah hukum akalnya untuk membuktikan setiap perkara yang berkaitan dalam akidah, khususnya dalam bab ketuhanan dan bab kerasulan. Dalam perkara yang wajib, mustahil dan harus pada Allah Taala mestilah diyakini dengan menggunakan dalil dan maklumat yang tepat sampai yakin tu. Kalau nisbah dia orang kafir, ada ulama kata yang ni dulu betul masuk Islam. Kalau memang dia orang kata nak masuk Islam gedik-gedik lah, ajarlah masuk Islam. Dia pun kata memang dia tahulah Islam ni betul, tapi nak mikir-mikir tu susah kata dia. Aku percayalah Islam ni betul, ajar dia Islam. Dari segi khilaf ada khilaf ulama tak situ. Jadi kalau ikut apa yang kita nak bicara di sini adalah lanjutan daripada masalah nak memikir tu. Asalnya kalau dalam matan kita pun disebut yang satu syair sebelum daripada yang kita baca ni, dia kata wajib bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun.
perkara yang wajib mula-mula sekali dalam agama ni adalah makrifat Allah. Makrifat tu maksudnya kita yakin, mestilah apa yang kita yakin tu betul dan mesti berdalil. Dan bila berdalil maksudnya mesti gunakan hukum akal, nak proses dia macam mana. Dan bila ada hukum akal, macam mana nak guna akal, dia nak semak gitu. Jadi kaedah dia macam mana? Maka tiliklah. Jadi nak guna akal ni salah satu kaedah kita yang diajar dalam agama ada. Dari segi kaedah ilmu dunia pun ada. Untuk sampai pada peringkat kita meyakini sesuatu, tuan-tuan, ialah dengan kita telik, fikir telik. Tengok, bukan saja tengok apa yang zahiriah fizikal dia, tapi tengok apa saya nak sebut bahasanya, teknologi yang ada pada benda yang kita tengok. Fikirkan di situ, telik di situ, kaji di situ. Ataupun bahasa orang putihnya sedap dengan kita research tentang apa yang kita lihat. Kalau bahasa Arab disebut kita untur. Untur ni Arab ni bahasa dia sedap. Boleh bahasanya kalau bahasa Inggeris tu nisbahnya ke bahasa Arab tu research. Baik, telik pada diri kamu. Salah satu jalan yang ada dia tadi untuk mendapatkan kita kenal diri, kita dapat bukti bahawasanya mesti ada Tuhan yang menjadikan alam ni, mestilah dia sifat sempurna. Apa yang berlaku pada kita ni, kita sebenarnya lemah, Tuhan yang mencipta tu maha bijaksana. Kaedahnya tengok diri kita. Jadi telik diri kita tu bukan suruh cermin tengok aku handsome hari ni, tak berkedut, jerawat tak ada, bukan tengok aduh. Kalau tengok jerawat pun bukan tengok jerawat tak ada, tengok jerawat macam mana jerawat boleh ada. Semalam ada, tengok tak ada hari ni. Picit-picit, dia ada keluar pundat. Macam mana, siapa dia yang arahkan boleh keluar pundat tu? Macam mana daripada asal kulit boleh ada pundat? Kita sendiri ke arahkan supaya dia bengkak ke, ada benda yang melawan sesuatu. Ada orang kata imunasi dalam badan kita, dia boleh lawan, ada sel darah putih lawan dengan bakteria lah, apa-apa hasil benda-benda itu. Kita sendiri arahkan ke? Tidak, betul macam mana? Dia fikir. Telik. Last kali mesti yang kita akan dapat keputusan nanti Allah yang buat semua. Tu. Asal saya nak sebut ialah salah satu buah fikiran. Telik diri, tengok. Kalau nisbah mata, hidung, mulut, segala panca indera kita yang ada ni, fikirkan dan telik, researchkan macam mana dia ni boleh proses untuk memahamkan sesuatu tu. Kalau mata ni, macam mana dengan mata dia boleh tengok, boleh kesan warna, boleh nampak jarak jauh. Macam mana kantar tu yang ada dalam mata dia boleh menebal, menipis, dia boleh zoom. Tapi tak adalah macam kamera tu kan. Ni sebab maksud saya nak sebut ni, dia boleh fokus, boleh tengok. Dia tak pati rasanya, dia tak nampak arah sini. Macam mana yang kantar tu dia boleh fleksibel, dia boleh tebal jadi kata tembuk cebung ataupun kata cengkung. Macam mana boleh jadi gitu? Siapa yang bergerakkan? Kita rasa otot kita dia kembang kuncupkan kata tu. Kita memang akan kata jawapannya tidak nanti. Betul, siapa yang bergerakkan? Allah. Ni jalan nak makrifah. Fikir tau. Tengok jari, urat-urat jari yang Al-Quran sendiri fokuskan tentang sebut urat jari. Allah sebut dalam Quran, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tu kalau sebut Qurannya. Kalau tak sebut pun Mak Saleh yang orang putih, dia buat research dan kajian tentang perkara ini, dia dapat buktikan bahawa cop jari ni memang tak serupa. Tak ada manusia dalam dunia yang cop jari serupa, tuan-tuan. Tak serupa. Yang tu adalah benda yang kita kena telik. Telik tu maksudnya kita research, fikir. Last kali mesti akan dapat keputusan Allah yang menjadikan semua. Telinga ni macam mana dengan ada gendang, ada tulang 3 ketul dia sampai koklia proses, ada saluran pula bawa pergi ke otak, boleh pergi faham. Otak pula ada cerebellum lah, saya tak apa ingat tu. Ada medula pula kata ni. Otak pun seketul bersatu saja. Macam mana dia yang bersatu boleh proses semua, boleh faham ni bahasa Melayu, ni bahasa Arab, ni bahasa Inggeris. Dia boleh faham gelombang ni bunyi kereta, dia boleh fokus tani. Allah. Macam mana dia boleh fokus ke sana sini tu? Kalau kita fikirkan dalam tu, tentulah kita akan dapat keputusan nanti bahawasanya
Mestilah yang boleh menyebabkan kita boleh memahamkan sesuatu dengan menggunakan panca indera ni tak lain. Mesti semua adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir telik mesti ke sana. Hidung ni kenapa dia macam ni? Dia tak serombong sana. Kenapa tak hidung di bawah, mulut di atas? Kenapa? Kenapa mata ni duduk depan, bukan di belakang, bukan di tepi macam mata ayam? Kenapa bulu rambut ni sini ada bulu? Kenapa kat pipi ni tak ada bulu? Kenapa kat hidung tak ada bulu? Hidung pula sini ada bulu. Telinga pasal apa? Dalam telinga tak ada bulu. Dalam mulut kenapa? Mulut tak ada bulu. Gigi pula pandai pula dia tumbuh. Yang ni kacip, yang ni gigi taring, ni gigi kerahan kecil, kerahan besar. Pandai pula dia salin umur 7 tahun, 8 tahun dia luruh jadi gigi kekal. Siapa ngajar kan? Siapa yang memproseskan semua tu? Dia suruh telik. Kalau telik ni tentang kita akan buat keputusan. Memang kita akan buat keputusan. Allah. Dia lah. Tak ada orang lain. Yang ni jalan-jalan dia nak sebut macam mana boleh bawa makrifah pada orang lain. Mesti kalau kita telik lah, memang kita akan buat keputusan. Baik. Nak cerita satu-satu tentang diri tu kalau syarah tu panjang. Kemudian yang ni saya nak sebut jalan dia macam mana. Satu hal sekalian saya pernah sebut dulu rasanya. Salah satu kaedah kita dalam agama dan sekalian untuk kita boleh dapat makrifah ni, salah satu jalan yang memang dalam agama kita sebut adalah telik. Fikir, perhati. Maksudnya tengok apa yang ada pada fizikal ni, tengok teknologi ni, tengok apa hikmah dia, tengok pasal apa, tengok di belakang, ataupun bahasa lain tengok di sebalik tabir dia. Kita akan dapat keputusan nanti, yakin sungguh bahawasanya Allah lah yang di belakang. Belakang tu maksudnya dia lah yang membuat semua, mesti dia. Dan semuanya berhikmah dan berpasal. Ada sebab kenapa berlaku gini. Kalau kita tengok satu perkara tuan-tuan tentang diri kita ni lah, yang ni pun berdasarkan maklumat sains juga. Mata ni kenapa di sini, kenapa tak di tepi? Kalau kita belajar ilmu sains, kita mata ni ada di depan kerana hikmah dia supaya kita dapat menentukan jarak dengan tepat. Dia ada stereoskopik, dia istilah sains gitu kan. Maksudnya bila ada dua macam ni, mana kawasan yang bertindih dengan mata tu, dia akan menghasilkan kebolehan, keupayaan kita untuk menentukan jarak dengan tepat. Kalau sebelah, dia akan nanti hilang keupayaan untuk menentukan jarak. Tak percaya tuan-tuan try. Kalau tangan sendiri kita memang boleh agak pejam tutup mata, boleh lagu respon. Ni tak jadi. Pejam mata sebelah, kawan di sebelah ada, suruh dia buat macam ni. Cuba tuan-tuan pergi cucuk ke atas. Kalau macam ni, kita sendiri memang boleh. Pejam mata kita boleh kena. Memang boleh kena. Pasal kita tahulah tangan kita di mana. Boleh agak. Panjang pendek tangan hubung gitu, mesti boleh lagu. Tahu orang punya. Tutup mata, tak kena tuan-tuan. Saya nak sebut apa? Hikmah kenapa dijadikan mata ni di depan. Pula tu kenapa dua, satu tak boleh? Kenapa tak di tepi? Asal saya nak sebut ialah maklumat yang ada, fikir, research dia, telik. Last kali kita akan buat keputusan, Allah ada pasal dia buat semua. Kenapa itik kaki dia ada selaput? Kenapa ayam tak ada? Kenapa angsa macam ni? Kenapa lembu macam ni? Kenapa kambing macam ni? Saya nak sebut tentang diri tu pasal nisbah diri yang peribadi ada. Kalau ayam kenapa dia kepak tapi tak terbang? Pasal apa burung dia terbang? Burung terbang pula macam-macam style. Burung kelicap tengok dia terbang macam mana. Dia boleh stay atas udara macam helikopter Apache. Dia boleh satu peluru je. Boleh kena. Asal saya nak sebut ialah benda fizikal yang ada, tengok teknologi ni. Macam mana? Dia tiru siapa tu? Pepatung orang tak buat. Lama-lama boleh terbang. Kenapa dia terbang? Kenapa macam tu? Semua tu ada pasal dan ada hikmah dia. Asal saya nak sebut, kalau telik pada diri tuan-tuan, semua ada pasal. Kenapa misai tumbuh, janggut tumbuh, orang perempuan kenapa tak tumbuh? Kenapa tumbuh bulu ketiak? Kenapa tumbuh bulu-bulu yang tempat tumbuh bulu? Tempat tak tumbuh bulu dia tak tumbuh. Kenapa? Kenapa bulu mata ni tak panjang-panjang? Kenapa bulu kening tak panjang-panjang? Pasal apa? Janggut panjang, misai panjang, rambut panjang, bulu ketiak panjang, kuku panjang. Pasal apa? Jari tak panjang. Yang ni kalau fikir telik tuan-tuan, last kali mesti kalau kita fikir renung Allah. Kerja dia bukan kerja kita. Mesti macam tu.
Baik, itu satu tempat dia sebut telik. Kemudian kata dia, pindahkan telik itu bagi alam yang di atas. Tengok atas. Atas tu maksudnya tengok langit, tengok bintang, tengok bulan, tengok cakrawala pula. Pun serupa. Jangan tengok apa tu, lawa bulan ni, tak jadi kat tu. Macam mana bulan boleh terapung? Macam mana proses dia boleh menerima cahaya? Macam mana proses dia boleh jadi bulan sabit kepada bulan purnama? Dia boleh jadi balik pada bulan sabit, hilang dalam masa tertentu. Bulan tu boleh terbit balik. Bulan tu sampai ahli astronomi dia boleh buat kajian sampai dia boleh kira tu. Sekian-sekian hari berapa darjah, berapa pukul, berapa jam, berapa macam ni dia boleh kira sampai boleh tahu waktu istimak bulan bila. Bila waktu gerhana bulan, gerhana matahari, semua dia boleh kira. Siapa yang menyusun itu? Subhanallah. Kita kalau fikiran tu, mesti kita akan dapat keputusan bahawa Allah melaksanakan semua. Mesti. Matahari daripada dulu sampai lah ni terbakar, tak habis-habis gas dia. Dia pakai gas apa? Tak pernah kurang. Kalau tengok alam lah, benda-benda macam ni maklumat sains kadang diperlukan untuk kita buat kajian macam ni. Sebab kalau duduk kampung tak biasa belajar tu pun kadang susah juga. Susah tu maksud saya, dia tak ada pendedahan maklumat macam ni, dia punya akal nak fikir ke sana tak sampai. Kalau macam atmosfera, udara kita ni, matahari ni daripada matahari nak sampai ke bumi, dia melalui lapisan-lapisan tertentu di udara kita ni, yang dia memerlukan lalui bermacam-macam lapisan untuk cahaya terus daripada matahari sampai ke bumi. Dia ada penapis ultraviolet dia, apa-apa saya nak sebut tak hafal lah satu tu. Dia ada atmosfera apa pera tu kan, yang orang kata lah ni dah banyak bocor, lapisan ozon tak ozon apa tu, jadi La Nina apa dulu, El Nino lah, pasal apa semua tu, pasal lapisan ozon ni dah jadi nipis. Nak tanya tuan-tuan faham tak apa dah? Kalau kita tahu maklumat tu tuan-tuan, tengok, perhati, kaji, research, apa kita akan dapat? Alam ni Allah Ta'ala tak habis cantik lah. Tengok udara ni cukup lah. Macam mana? Kalau tengok teknologi pun macam mana? Panas boleh jadi sejuk. Ada aircon ni kalau tak ada berkuap gitu, berapi badan. Ni macam mana boleh selesa sejuk? Yang tu selesa sejuk yang alat ni. Macam mana Tuhan yang menjadikan manusia untuk fikir buat alat tu, yang semula jadi punya, yang nature punya, pokok-pokok macam mana dia boleh hasilkan oksigen, proses daripada karbon dioksida buat oksigen, malam pula macam mana proses-proses dia. Kalau tengok tu kaji satu-satu tuan-tuan, kita mesti sampai angguk kepala ni. Allah jadikan semua. Kalau ahli sains pun dia kaji bintang tu, misalnya ahli-ahli astronomi daripada orang kafir, dia buat kajian bintang. Kaji bintang ni, kalau ikut kajian ni, semakin hari kata dia jarak ni semakin jauh antara satu sama lain. Asal saya nak sebut alam jauh. Sampai dia buat satu teori, kata dia, the Big Bang Theory. Alam ni terjadi daripada satu letupan yang besar. Sampai ada ulama-ulama kita yang dah kaji benda tu. Begitu juga daripada orang kafir pun dia dah buat research. Kalau nak tengok yang kajian orang dah buat tu, kalau ada internet tu, tengok harunyahya.com. Kalau tengok kan, ada research yang tu. Saya sendiri pun kalau ikut CD tu, ada yang kawan saya dah download kan daripada internet. Yang semua kajian-kajian itu ada 7 CD kat saya tu. Tapi CD tu boleh buka pakai komputer je. Satu tu dia punya, yang dia telah filem kan, tentang kajian dia, tentang apa benda yang dia buat kajian pada seluruh benda ni. Satu tu dalam lebih kurang 5 jam, ada 7 CD untuk semua siri yang dalam harunyahya.com ni. Asal saya nak sebut tentang mana tuan, tentang kajian dia tu. Dia dah kaji tentang warna, tentang binatang, tentang burung, tentang rama-rama, tentang air, penguin pun dia buat kajian. Kita tak pernah fikir benda-benda tu. Dia sanggup pergi duduk kutub utara, kutub selatan, duduk satu tempat itu berbulan-bulan untuk mengkaji binatang dia. Dia tunjuk buaya, dia tunjuk laba-laba, dia tunjuk semut, dia tunjuk anai-anai, dia tunjuk biji benih. Kecil lah. Biji benih ni macam mana kita boleh tanam? Maklumat dalam biji benih ni, kata dia, semua maklumat ada dalam tu. Buah dia, daun dia, apa saya nak bahasakan lah, dia punya DNA dia semua ada dalam tu. Dia ibarat macam sebiji komputer, bahkan lebih canggih pada komputer. Dia punya hard disk dia tu. Komputer ada hard disk dia. Ni biji benih ni, sebiji tu, bukan saja boleh simpan maklumat, tapi dia boleh
Dia boleh membesar, dia boleh tumbuh, ada akar dia, ada pokok dia, boleh cari makanan, boleh tahu mana di atas, mana di bawah, daun dia struktur lagu mana, batang dia macam mana. Daripada jangka hayat dia awal hingga akhir semua dah ada maklumat dalam biji benih tu. Orang kaji. Kaji dah tuan-tuan. Tuan-tuan nak tengok tu, tengok dalam, kalau internet ada yahya.com. Tak ada CD saya buat pun, ada satu set tak silap, pasal orang beli ramai asal saya nak sebut tuan-tuan ni lah tentang memikir. Benda-benda macam tu kalau saya nak sebut satu-satu agak tak relevan juga, pasal saya pun bukan ahli dalam bidang masalah nak sebut memikir ni. Saya cuma buka lorong jalan, saya tunjuk tuan-tuan. Kalau siapa yang cari jalan banyak, dia dapat lah. Saya tukang buka pintu je. Baik. Yang tu alam atas. Begitu juga kata dia. Kemudian tengok alam yang di bawah. Serupa. Tengok daun tuan-tuan, tumbuh-tumbuhan tengok daun ni bukan sama. Walaupun hijau, color hijau setiap helai daun lain. Rumput walaupun semua hijau, walaupun sama jenis rumput tu, satu-satu rumput lain. Lain. Tak percaya kalau masalah binatang saja, ambil semut seekor, cari satu semut yang serupa macam semut yang kita pegang. Walaupun semut semua semut. Walaupun satu grup, satu spesies dia tu, ambil seekor semut ni, tangkap, pegang seekor, cari sebiji serupa macam semut ni. Kalau tuan-tuan boleh jumpa sejuta lagi. Ya. Kalau ada daun mana-mana rumput tu, tuan-tuan cabut satu selain daun rumput tu, pergi cabut rumput yang lain, pergi matching dengan rumput ni, sebiji saling tak tumpah serupa. 1000 dia lagi. Tak ada sejuta aku tak relevan, saya pun tak ada duit sesuatu. 1000 tu kot ada. 1000 saya bagi. Ada semut kanan-kanan kan, mana-mana tuan-tuan ambil, kemucut ke segi bawah rumput-rumput tu, tuan-tuan cabut satu lagi, tengok sebiji struktur dia sama, buat main kat saya 1000 dia lagi. Ada mebeng mana-mana, saya jolok bagi duit. Berani cabar tu pasal tak ada benih, biji benih tu, cabai tu, potong tu, kalau biji banyak, ambil biji sebiji ni, pegang biji tu, banding lah macam boleh serupa buat main jumpa saya 1000 dia lagi. Nak kata apa tuan-tuan? Allah Ta'ala maha bijak buat segala benda. Setiap benda tu tak serupa. Itu rahsia dia. Nak sebut apa pula? Dari teknologi dia, dia boleh storekan maklumat, dia boleh membesar, akar tu pandai dia cari di bumi, pucuk pandai dia cari atas, ada waktu dia buah, pandai lah tu dia proses. Ada pula tani keras, tani lembut, tani buah. Pula tu ada struktur dia, jantan dia, betina dia. Bunga pun ada struktur jantan betina dia, stigma dia, mana dia punya cepu dia, bunga dia. Yang ni tujuan warna pula, ada yang bau, ada yang warna, ada yang apa, struktur dia, bentuk dia macam ni. Oh, kalau tengok tu sampai kita tilik sikit, research sikit, orang kata kita akan mengaku ni Allah tu yang keluar pada mulut kita. Satu orientalis yang dia mikir ni tuan, ramai mereka yang bila kaji masuk Islam. Kaji masuk Islam. Macam apa? Dia memang tak ada pergi ke lain. Kalau tak masuk Islam tu pergi je. Tu je. Dia cari tak sudah. Cari tak sudah. Nak bagi sudah ni kan, dia mesti ingat Allah who create all of these things. Saya nak sebut arunyahya.com tu tuan-tuan, pasal kalau ikut versi dia asalnya bahasa Inggeris. Dia yang best dia cerita apa-apa sikit, kata dia, who create this? Who do all these things? Allah SWT is the one who create all these things. Waktu best kan? Kalau kita tengok rencana orang putih lain-lain, National Geographic ke apa ke, dia takat tunjuk je binatang lah, apalah, gajah, jerapah macam ni. Tapi cerita takat tu kan. Kalau yang arunyahya.com ni dia tunjuk, siap dia bagi ulasan. Ayat dia yang best mana? Allah create this. Dia tunjuk binatang macam mana, misalnya buaya yang begitu ganas, yang kalau kopor seekor pun dia boleh hambat tarik masuk dalam lubuk dia makan. Macam mana bila waktu telur dia nak menetas, dia korek. Keluar anak dia, gigi dia yang begitu tajam, mulut dia yang begitu gagah, lembu, kebor pun boleh tombang. Anak dia tu dia dukung dengan menggunakan gigi dia. Dia boleh gigit telur, anak dia tu dia gigit sedikit pun tak tercedera dengan sebab gigi dia yang begitu gagah. Macam mana dia boleh buat? Dia tunjuk macam mana sifat kasih sayang pada binatang. Dia kaji lah binatang ni, ganas-ganas dia menunjukkan ada mercy dia, ada sifat rahmat dia.
pada makhluk lain macam mana dia tunjuk kura-kura lalu macam mana. Bila kura-kura patutnya dia telan lah, tak, dia ambil kura-kura ni, dia dukung dengan mulut dia, bawa pergi ke air. Buaya ni dia lepaskan anak kura-kura tu dalam air. Yang tu ada antara filem-filem yang ditayangkan dalam arunjaya.com yang dia dah buat kajian siap dah. Benda tu tuan-tuan pergi korek. Asal saya nak sebut ialah alam di bawah kan. Disuruh kita tengok, telik. Ini adalah salah satu jalan yang memang dalam agama kita, kalau dalam matan kita yang kita bicara ni, memang disuruh kita buat jalan untuk mendatangkan makrifah pada orang Taala. Tapi dia tengok zahir tak boleh, dia kena tengok teknologi dia. Tengok teknologi dia. Dulu saya ada sebut rasanya unta lah. Unta, kenapa dia duduk di padang pasir, macam mana kaki dia, macam mana dia boleh minum berbulan-bulan tak payah minum, macam mana kekebalan kulit dia dengan panas matahari yang begitu terik siang hari, malam begitu sejuk, kulit tu lah, dia tak gaduh pakai kot, siang pun tak gaduh pakai buka baju ke apa, tak payah, dia tak payah bernaung, kulit tu je kan, panas tu, sejuk tu. Macam mana teknologi orang Taala buat pada kulit unta, dia boleh tahan. Walaupun padang pasir dia panas, macam mana keadaan kaki dia yang panjang, badan dia tu bahagian bawah dia, kulit dia yang berkedut-kedut rupa lagu mana menyebabkan dia tahan cuaca panas, di panas terik padang pasir. Mulut dia, gigi dia, yang dia boleh makan pokok kaktus, itulah makanan dia. Dia boleh makan pokok berduri yang kita tak ambil endah tu, yang itulah makanan yang berzat pada dia, menyebabkan dia jadi sihat untuk dia hidup, untuk dia survive atas muka bumi. Pula tu dalam masa yang sama dia boleh membiak apalah, subhanallah. Mata dia pula dengan bulu kening dia, apa-apa kelopak dia, ribut pasir tak payah pakai spek, dia boleh duduk itu, dia boleh jalan tengah ribut pasir. Kita kelumbung-kelumbung pun masuk habis debu-debu dalam telinga kan. Dia macam mana telinga dia, mata dia, mulut dia, dia boleh sengih tu kan. Saya sebut tu pasal memang rupa unta gitu kan. Kita yang tak kerti bahasa ni pergi kat Mekah, nampak unta, duduk gambar unta, ambil gambar, keping pak RM20. Tak adalah nak bawah situ, tapi kadang-kadang hak tu kerja kita. Pergi zoo pun, pergi duduk kat gajah, pak, ambil gambar gajah, gitu je. Bukan tengok gajah, macam mana teknologi gajah Allah Taala buat, serombong dia boleh sembuh, badan dia, kenapa saiz dia besar ni, kaki dia macam ni. Zirafah badan dia macam ni, kaki dia panjang. Dengan kaki dan struktur dia, badan dia macam ni, macam mana makanan dia, cara pembiakan dia, macam-macam. Habitat tempat dia tinggal. Kalau tengok warna pula, harimau belang macam ni, kupu-kupu macam ni, burung macam ni. Semua tu benda ada sekalian. Kalau kita buat kajian, last kali kita akan buat keputusan, Allah SWT mereka semua ni Maha bijak, Maha apa lagi nak sebut, dengan tak ada bahasa nak sebut. Hebat Allah Ta'ala dari segi penciptaan. Tuan-tuan nak lanjut tengok sana, saya sekadar nak buka pergi tengok. Baik. Kemudian dia kata tajid bihi sun'an badi al-hikami. Kesimpulan, tengok kat diri, tengok benda di atas, tengok benda di bawah, nescaya engkau dapati padanya, nya tu ialah pada diri kita, pada alam yang di atas, pada alam di bawah. Kita akan dapati pada tiga-tiga tempat yang disuruh kita fokus untuk menilik dan memperhati ni, beberapa pertukangan perbuatan yang indah. Kita akan dapat lihat beberapa pertukangan, penciptaan perbuatan yang indah-indah, cantik, memang cantik, tersusun. Kalau dalam Quran sendiri Allah Taala sebut ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ayat umumnya makna dia ada kata ma tara, tidak kamu akan dapat lihat fi khalqir rahman, pada penciptaan Allah Taala yang Ar-Rahman ni, min tafawut, daripada perkara yang tak ada seimbang, yang tak seimbang, tak, orang kata tak layak gajah ni, pasal apa badan besar, ada belalai pula, leceh lah gajah ni, tak ada. Kita akan tengok setiap binatang, kita akan kata burung merak, kenapa ekor dia ni, kenapa burung gelicak macam ni, raja udang macam ni, burung bangau macam ni, token macam ni, raja wali macam ni, burung apa ni. Semua apa yang Allah Ta'ala cipta tu sesuai dengan apa yang ada dia. Sesuai. Gajah macam ni, lembu macam ni, kambing macam ni, sesuai, cantik. Manusia pun sudah lah tuan-tuan. Yang gemuk kaki dia macam ni, mesti badan dia macam ni.
Muka dia macam ni, kaki badan sesuai, cantik. Tak ada benda yang cacat, tak tak balance tu. Dari segi badan dia dan apa-apa alat yang perlu dia pakai yang ada pada dia. Takkan ada yang kita boleh nak tak setuju, kata tak sesuai. Tu yang sebut dalam Quran, asal yang sebut ni. Apa yang kita lihat daripada tiga-tiga tempat di sebuah fokus tu, kita akan dapati semua perbuatan yang indah, cantik, tersusun, rapi, bersistematik. Kalau tengok dari segi sistem lah, sistem kitaran air, hujan, sistem ekologi manusia ni, dahsyat semua. Kalau kita fikir satu benda misalnya tuan-tuan, lalat sudah. Lalat kalau tak ada tuan-tuan, susah kita dalam dunia. Macam apa? Tak ada satu benda yang dia nak tolong bawa bakteria pergi ke najis-najis kita yang ada ni untuk menukarkan bakteria ni kepada humus yang tanah boleh kita balik untuk proses. Dia pula ambil pada tu manfaat ke dia, untuk dia tumbuh jadi tumbuhan pula, makan lembu pula makan dia, proses balik ke. Tak ada lalat ke jenuh dia, penuh tai dalam dunia, berak berlambak tu. Tapi setiap kali berak, lalat mari. Berak dia mesti ada. Dia buat apa? Adalah bakteria duduk kat kaki dia. Lepas 2 hari tengok, ada yang makan, ada ambil manfaat situ. Ada. Pula tu ada kuman-kuman dia, benda yang kita tak nampak tu. Pasal apa jadi gitu? Subhanallah. Kita akan kata cantik. Sistem. Saya nak sebut satu-satu ni pasal banyak benda dalam kepala nak sebut ni. Pasal saya yang Harun Yahya tu antara yang saya tengok banyak yang kat sini saya pun ada. Nak sebut dan kata benda yang Allah sebut ni begitu indah, cantik, tersusun, rapi lah. Saya tak niat nak cerita panjang lah tu. Cuma kaedah dia kata macam tu. Kalau perhati memang semua tu kita akan dapat indah. Siap. Akan tetapi kata dia, dengan perbuatan yang indah-indah tu, walaupun tengok indah cantik ni, ada satu lagi keputusan kita boleh buat. Apa dia? Telah berdiri ketandaan binasa. Ni satu lagi. Benda yang bila kita telik, fikir, last dia kita akan dapat ini. Dia akan ada saat kebinasaan dia. Kita ni tengok daripada kecil besar. Tengok macam-macam benda-benda yang ada pada kita. Last kali tengok bongkok-bongkok tua mati. Ingat. Pokok pun daripada biji benih tumbuh, macam-macam kecanggihan yang ada pada dia. Besar, buah lebat, lama-lama patah dahan, kering, mati. Dia mesti ada binasa. Tengok alam ni apa, matahari, bulan hebat, bintang macam ni. Ini kita tengok lapisan ozon bocor macam ni, makin nipis suhu, makin panas, apa lala sekali akan rosak, binatang apa suhu makin panas, manusia duduk kelahi bom sana bom sini, dia akan ada saat. Mesti ujung dia mesti fikir sana. Mula tengok tentang kehebatan, indah, cantik, sistem yang ada pada dia. Lepas tu satu lagi keputusan, dia akan binasa. Bila binasa ni, satu lagi yang kita kena fikir, apa dia? Mesti ada yang membinasakan. Setiap perubahan dia tak boleh berubah semua. Satu kaedah dalam ilmu tauhid tuan-tuan, kalau kita belajar, asalnya ni daripada falsafah, tapi falsafah ni telah dimurnikan kepada falsafah Islam. Apa dia? Setiap makhluk, setiap benda baharu ni, dia tidak kekal sifat dia pada zaman kedua. Dia tak kekal. Sifat yang ada pada baharu dia tak kekal pada zaman kedua, pada masa kedua. Masa kedua tu maksudnya kalau saya sendiri saat ni jam saya lah 9.48 9.47 saat ni dengan lani saya ni lain lah. Tak sama lah. Tak sama tu macam apa? Setiap detik jam jalan, setiap tu ada berlaku proses perubahan pada diri kita. Mesti berubah. Misal ni kalau panjang ni 2 saat dia ada berubah. Cuma tak pasal kalau misal panjang gitu semua orang senang nampak kan. Setiap benda ni dia mesti mengalami proses perubahan. Yang tu yang istilah ilmu falsafahnya ni kata, setiap benda yang ada atas muka bumi ni dia tak kekal sifat dia pada zaman kedua. Masjid ni 9.49, saat ni 9.48,
Sedetik lah. Lainlah masjid tadi dengan masjid lah ni. Lain dua, lain apa? Dia mengalami perubahan ni. Baik, apa saja. Lampu. Nak tahu berubah tak berubah, tengok jangka masa panjang. 100 tahun nanti agak-agak masjid ni kapet dia apa ni ke? Masjid lain. Tak dinding dia, pembesar suara dia. Macam ni agak lampu 100 tahun akan datang. Berabuk, bersawang habis. Yang mana yang kukuh jadi reput, yang mana apa berkarat. Oh, macam-macam berlaku perubahan pada dia. Pasal apa boleh berubah dalam tempoh 100 tahun? Mesti setiap detik dia mengalami proses perubahan. Mesti. Saya nak cerita apa? Kan kata setiap benda yang berubah ni, dia mesti ada faktor yang berubah. Pasal tak akan ada benda boleh berubah dengan sendiri. Tak akan ada. Akal tak terima. Tu kurang akal tu. Proses fikir-fikir mesti ada yang mengubah ya, mesti. Kalau orang beriman, kita akan balik kata yang mengubah tu mesti ada. Yang mengubah tu mesti kuasa. Yang mengubah tu mesti hidup. Yang mengubah tu mesti ada ilmu. Yang mengubah tu mesti kidam. Dan segala sifat-sifat yang layak untuk nama Tuhan pada dia, mesti dia bersifat yang cukup sempurna untuk layak dengan nama Tuhan. Mesti suci, tak ada pada dia, bersih. Kita kena tolak senafi-nafi, tolak dan bersihkan senafi-nafinya. Maha suci daripada adanya sifat kekurangan yang tak layak untuk kata Tuhan pada dia. Kalau sifat tu nisbah kekurangan, mesti fikir di sana. Oh, nama dia siapa? Tu tak larat fikir. Tu di luar kemampuan manusia. Dulu pun katanya saya pernah buat perbandingan dulu. Masalah nak cari nama tu memang akal tak lebih. Kalau saya tunjuk ni ni alat ni canggih ni, memang canggih macam-macam ni. Nak tanya, tuan-tuan boleh fikir tak gunakan akal? Siapa nama buat? Boleh 1000 saya bagi. Sekali lagi 1000. Kalau gunakan akal, cari kecanggihan dia. Boleh tak? Belik-belik orang pandai boleh tak? Tengok bateri dia, tengok situ. Ui, canggih lah alat ni. Boleh cari kecanggihan dia. Orang ni mesti pandai. Ui, otak sains dia tak tahu lagu mana. Elektronik dia tak tahu kita. Tak tahu kita nak fikir macam mana, kepala otak dia fikir ke mana. Hebat dia ni. Dia boleh rangka pula tu. Rangka dia pun tengok tuk emas masuk. Tak lari 1 inci, 1 mm pun tak lari. Rangka dia tu cantik. Tepat tu struktur dia punya ciptaan dia buat. Kalau kata yang ni pun dia cekap, dia cerdik, dia pandai, dia reti, dia canggih. Saya sebut dari segi kepandaian bijaksana boleh, yang tu akal boleh fikir. Cari nama dia, akal tak boleh. Ini sebab dia nak sebut ni pun apa, fikir-fikir tentang indah alam cantik apa-apa. Tuhan boleh fikir pula kata dia ni mesti ada saat kebinasaan dia. Tuhan bila kata binasa mesti ada yang membinasakan dia. Sifat yang membinasakan ni apa? Mesti sifat kesempurnaan, mustahil sifat kekurangan. Satu lagi yang nak fikir apa? Nama dia siapa? Terfikir boleh. Nak cari siapa nama dengan tentu, itu bukan dia kita. Yang itulah yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita siapa nama dia. Dia yang bagi tahu. Macam mana dia bagi tahu? Dia hantar Rasul. Rasul ni macam mana boleh tahu dia betul tak betul? Ada mukjizat, ada bukti menunjukkan dia benar atau salah. Satulah kita beriman dengan Rasul. Rasul cerita apa saja terima, telan. Pasal apa? Bukti kata dia benar tu ada. Dia kata Tuhan kita nama Allah. Allah lah Tuhan kita. Lagi siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia cerita semua benda-benda gaib. Beriman. Satu dia akan sebut nanti lagi lepas ni. Dia kata bila kita dah percaya macam ni, timbul perasaan keimanan pada sifat ketuhanan tu. Dan dari segi sifat ketuhanan yang disebah dengan akal boleh fikir, hal tu kita boleh fikir. Tapi nama dia siapa, kita takkan boleh fikir dengan akal lah tu. Jadi mesti ada utusan yang bagi tahu. Mana utusan? Utusan kita tak lain melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia cerita kita percaya, keimanan pada dia tu benarkan apa dia kata, hak itulah iman. Dia nak cara tu nanti. Jadi asal dia sebut jalan-jalan nak bawa ke sana macam mana? Elit fikir. Satulah Quran sendiri ada dia. Kalau kita tengok tentang masalah saranan suruh fikir elit ni adalah saranan yang begitu besar dan cukup banyak dan kerap kali diulang dalam Quran. Yang ni pun katanya saya pernah sebut dulu, orang tak nak sebut afala taqilun, afala tubsirun, afala tatazakkarun. Kalau kita baca dalam Quran, cukup banyak. Fa'tabiru ya ulil absar. Semua ayat tu mengarahkan supaya memikir, menilik, mengkaji, research tentang apa yang ada di sekeliling kita. Buat apa? Membuktikan keagungan dan keesaan Tuhan. Satu tuan-tuan, kalau orang yang
memang ahli tauhid, dia kalau ahli fikir pula, ahli tauhid satu hal, dan dia ahli fikir. Setiap apa yang dia tengok, ni pun saya pernah sebut dulu, setiap apa yang kita lihat tuan-tuan, kita akan dapat melihat siapa di sebalik tabir. Akal kita cepat tangkap sana. Kalau katalah misalnya ni selendang ni, tuan-tuan biasa tengok saya pakai, katalah satu hari tengok-tengok pergi Masjid Eri, tengok ada dekat meja ni, rasa pernah tengok ni. Tuan-tuan bukan tengok muka saya kat sini, bukan ada cop muka saya kat sini, tapi tuan-tuan mesti tengok saya pakai, ada kat bahu saya. Ish, rasanya ustaz keruh tu punya. Tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan boleh nampak siapa balik tabir. Balik tabir tu maksudnya boleh tengok siapa tuan punya dia. Yang tu orang bijak. Maksudnya orang yang boleh baca di sebalik apa yang dia nampak. Tengok aircon pasang ni, ada kuliah apa kot hari ni, pasal duk pasang aircon. Dia boleh baca benda di sebalik. Kalau orang tengok kain tu, lawa kain ni, corak-corak gitu ya, lembut kain ni, ni buat pada mana ni, itu je. Dia tak boleh baca siapa sebalik dia. Kau tu lembab. Kalau nak buat misal handset tuan, bunyi ya, kita nampaklah nama keluar siapa. Satu mesej semoga panggilan dia, siapa dia panggil. Walaupun pegang ni, kita boleh nampaklah siapa tuan ni. Ya. Kalau pegang handset ni tuan, kita hanya nampak handset ni bunyi ya. Bunyi. Hak tu orang asli berkeluar Afrika. Saya nak kata apa? Nisbah dari segi akal dia tak boleh baca di sebalik tu. Lembab. Nak tengok siapa di sebalik. Yang tu bab benda ni kan, telefon memang kita boleh nampak tu. Alam sebut tengok bintang, bintang berkelip-kelip je. Takat tu je, lembab. Saya tak kata tuan-tuan ni, saya nak kata saya ni. Kita kalau tak boleh fikir tu, tengok bulan, Allah, tak boleh nampak sana dah. Lembab dah keluar otak kita. Lembab. Tengok pokok pun buah ke apa ke, Allah, tak boleh fikir sana, tak boleh nampak ke sana tu. Nak fikir pun lambat, dia kena proses. Pokok je, ada buah. Buah ni buat Saudi Timur. Dia ambil baja ni buat. Orang bubuh baja. Buat baja. Mesti ada orang buat baja. Itu buah boleh buah macam mana? Taklah. Kalau dia fikir tu pun lembab. Buat misalnya, handset ni bunyi. Bunyi. Kalau bunyi tu apa? Ada alat-alat boleh bunyi. Alat-alat boleh bunyi macam apa? Dia tulis apa? Ahmad Rozaini memanggil. Betul dia kata apa ni? Ada orang telefon lah. Telefon. Lembab tu. Saya nak sebut kata jalan-jalan nak boleh fikir, tengok sebalik tabir tu, kalau kita punya proses lambatnya tu, macam itulah lembab nisbah kita dengan lembab ketuhanan tu, lambat. Kontak kita sana lambat. Tengok tu dia tak boleh, kita hantar mesej ni. Tengok tu boleh tahu dah siapa di sebalik. Ni pun kalau ikut tengok bulan bintang, tengok matahari terbit, puf, dia mesti cepat tu ke Allah Ta'ala jadi semua. Tu kalau best, excellent. Iman dia marvelous, cantik. Kalau tengok matahari, lawa juga matahari. Ni tengok itu, lawa je ambil gambar. Takat tu lembab, cacat akal. Tu boleh hantar sekolah cacat akal tu. Pasal apa? Dia tak boleh nampak sebalik tabir. Kita nak bercara ni pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak bercara dia suruh tengok, fikir diri kita, alam bawah, alam atas, buat keputusan. Penciptaan tu cantik, lepas tu nak apa? Fikir belakang. Dia rasa. Lagi fikir apa? Ada yang menjadikan dia, ada berubah dia. Mesti ke sana juga akhirnya sudah. Kita belajar tauhid tuan-tuan sampai macam tu. Baik. Kemudian dia kata wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Asal terjemahnya, dan tiap-tiap yang harus atasnya binasa, mustahillah atasnya bersifat kidam sekali-kali. Ni pun benda kena fikir kan. Ni kaedah tapi kena fikir. Dia kata tiap-tiap yang harus atasnya binasa. Setiap apa saja yang ada atas muka bumi ni, yang dia ni boleh binasa, boleh menemui saat kehancuran dia. Apa dia yang boleh menerima saat kehancuran tuan-tuan? Semua Yang tak hancur, yang tak binasa ni, sebut siap-siap lah, pasal dari akidah kita wajib beriman itu.
Yang tak hancur, tak binasa, Allah Ta'ala je. Yang tak mengalami proses perubahan ni Allah Ta'ala je. Allah Ta'ala dulu sebelum diciptakan langit bumi, lah ni akan datang hari kiamat esok, dia masukkan ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Allah Ta'ala tu macam mana? Duk macam tu. Yang tak berubah ni Allah Ta'ala seorang. Dia saja yang satu-satunya tak berubah. Selain daripada dia, langit, bumi, arash, kursi, semuanya mengalami proses perubahan. Mesti. Satu kalau ikut dari falsafah yang tadi, yang falsafah tu saya sebut tadi telah dimurnikan oleh ulama, dia apa? Setiap makhluk ni dia sifat yang ada pada dia tak kekal pada zaman kedua. Saya saja nak ulang perkataan tu. Pasal perkataan ni ialah kalau ikut kunci nak faham dalam bab benda baharu ni. Orang sebut istilah lama dia sebut benda baharu, baharu alam, baharu. Baharu tu maksud dia apa? Baharu dengan mana dia boleh mengalami proses perubahan. Tu panggil baharu. Kita dulu kecil, besar. Kita baharu. Istilahnya baharu. Kalau bahasa Arab dia panggil hudus. Dia al-hadis. Jamak dia hawadis. Yang kita dengar perkataan mukhalafah lil hawadis. Allah Ta'ala menyalahi dengan segala yang baharu. Apa makna baharu? Allah Ta'ala menyalahi dengan makhluk. Masuk baharu tu macam mana? Pasal makhluk ni dia dikatakan baharu siapa? Pasal dia mengalami proses perubahan. Dia ma yaqbalu tajaddud, ma yaqbalu taqayyur. Dia boleh menerima proses pembaharuan dan proses perubahan. Ini benda baharu. Jadi yang baharu tu siapa? Selain pada Allah Ta'ala semua baharu. Selain pada Allah Ta'ala mesti mengalami proses perubahan. Dan setiap benda yang berubah, yang tu dia yang sebut ni, dia mesti mengalami saat kebinasaan. Mesti punya. Apa saja. Satu yang disuruh kita telik dan fikir. Apa saja benda atas bumi ni, walaupun kita tahu benda ni tahan lama, kekal, apa, besi, keluli, ada kubah ke buat pada bahan tertentu, dia boleh tahan sampai 1 juta tahun. 1 juta tahun pun kalau 2 juta macam hancur lah. Hancur, dia mesti hancur. Dia ada saat hancur dia. Bila hancur apa maksud dia? Mesti ada yang menghancurkan. Mesti ada. Jadi bila dia walaupun langit tak hancur, dia boleh hancur. Dia boleh menerima kebinasaan. Kalau yang 2 juta tahun akan binasa, kita hancur lah. Hancur. Kita akan hancur nanti tuan. Sedar tak sedar kita akan mati. Masuk dalam tanah ulat. Itulah yang akan faham tubuh badan kita ni. Tu nisbah gohir kita, itulah yang akan makan kita. Yang akan selamat iman kita, keimanan kita yang kita tak bawa. Tu lah. Asal saya nak sebut kata tiap-tiap yang boleh binasa. Fikir apa kena ni? Dia bagi kunci dia dah. Mustahil atasnya bersifat kidam sekali-kali. Benda yang boleh binasa mustahil kidam. Apa nak kidam? Asal terjemah kita sedia kan. Apa makna sedia? Sedia tu maksudnya ada sendiri lah. Ada sendiri. Ada sendiri tu maksudnya memang ada lah. Kalau ada sendiri pup ada tu pun tu tak munasabah je. Pasal akal tak boleh terima. Pasal asal saya sebut ialah istilah kidam. Pasal Allah Ta'ala salah satu sifat dia kidam. Asal saya sebut bahasa kidam. Kidam ni apa? Kidam ni tak ada permulaan. Dia memang ada. Dia memang ada. Itu kidam. Allah Ta'ala ni kalau kata qadim, kidam, yang kita terjemah sedia. Sedia tu maksudnya macam mana? Memang sedia. Bukan Allah Ta'ala sedia dengan mana dia ada sendiri. Ada sendiri tak masuk akal. Ada sendiri tak masuk akal. Sekali lagi. Ada sendiri tak masuk akal. Ada sendiri tu kalau katalah pada Allah Ta'ala sekalipun ada sendiri tak masuk akal. Allah Ta'ala bukan ada sendiri. Dia memang sedia ada. Dia bukan ada sendiri. Ada sendiri tu maksudnya tak ada, ada. Boleh gitu? Mustahil. Akal tak terima. Allah Ta'ala gitu. Allah Ta'ala bukan gitu. Allah Ta'ala dia bukan tak ada, ada dah. Allah Ta'ala memang ada. Memang ada tu yang kita belajar dalam tauhid dipanggil kidam. Pasal apa kata tak ada tu tiba-tiba ada tu mustahil. Akal tak boleh terima. Sama ada kita kata benda tak ada tu tiba-tiba ada tu, akal tak boleh terima. Pasal apa kata akal tak boleh terima? Pasal kalau kata dia tiba-tiba ada, macam mana dia boleh ada? Dia ada sendiri lah. Boleh kita terima cara pemikiran gitu. Kalau berfikir gini boleh tak tuan? Saya nak buat misal adalah ilmu pemikiran. Mikir lah. Ada satu benda dia tak ada, lepas tu dia boleh ada. Yang mengadakan bagi dia ada tu,
Dialah yang bagi ada diri dia yang tak ada tu. Dia tak ada, tapi dia bagi ada diri dia ada. Yang mengadakan dia adalah dia yang tak ada, yang mengadakan bagi dia ada. Faham bahasa dia? Kalau tak faham tu, tengok ayat sekali lagi lah. Kalau orang tua-tua dulu kadang-kadang dia gunakan bahasa ayam telur. Yang tu saya buat pada satu benda Orang dulu kan dia buat ayam dengan telur. Saya pun tak ingat sama ada saya pernah sebut kerana ni ataupun tidak. Ayam dengan telur tu, boleh tak ayam ni dia menetah, dia bertelur ni, telur ni nak menetah keluarkan ayam ni. Yang ayam ni pada telur ni pada ayam ni. Jadi ayam ni datang ni pada telur. Telur ni lah yang menetahkan ayam ni, ayam ni yang keluarkan telur tu. Boleh? Ayah, terrible apa punya benda. Yang tu kalau dua benda. Kalau satu benda, dia tak ada. Waktu yang mengadakan dia ialah dia juga. Dia yang tak ada mengadakan bagi dia ada, yang dia tu tak ada. Tu saya kata benda ni mustahil lah, nakal tak boleh terima. Orang salah ke mana? Kalau kan itu, subhanallah. Ada sendiri, dia tak ada, mengadakan bagi dia ada. Itu tak masuk akal. Allah Ta'ala mana? Allah Ta'ala bukan itu. Allah Ta'ala macam mana? Allah Ta'ala memang ada. Memang ada itulah bahasanya kidam. Saya nak sebut ialah makhluk ni macam mana? Makhluk ni memang ada. Tak. Kalau kata tiba-tiba ada, mesti ada yang mesti ada yang mentingkan dia. Banyak gangguan ni, minta maaf saya pun tak tutup masa ni. Patutnya saya yang kena tutup, orang lain yang ganggu. Saya yang mengganggu orang. Apalah ustaz ni. Minta maaf dia ada gangguan tu. Apa saya nak sebut tadi, kacau dah. Tang kata setiap apa yang berlaku ni tu mesti menunjukkan kata ada pencipta dia yang kata ting ni. Saya kata ting tu bahasa kartun gitu kan. Splash ada. Macam makan biskut cik semua dalam TV tu lah. Ting ada, tak ada kata dia. Dah ada orang makan. Sebab mesti ada yang makannya. Ting ada sekalipun. Kalau macam jin ke apa tiba-tiba mula ada. Ada, vanish, hilang itu aja. Mesti ada yang menghilangkan, mesti ada. Orang Ta'ala bukan itu. Allah Ta'ala bukan itu. Dia bukan jenis mengada, tiba-tiba hilang, ada tak ada, subhanallah. Allah Ta'ala bukan itu. Pasal apa? Tu sifat baharu. Ada tak ada. Kan dia berubah. Saya kena jawab kan. Assalamualaikum. Ya. Saya ingin jawab dengan juga. Asal sebut mesti ada yang mengada tu, mesti ada. Kalau Allah Ta'ala, Tuhan takkan jadi itu. Pasal kalau kita kata dia pun ada yang mengadakan, nanti yang mengadakan dia tu pun macam mana pula? Dia pun ada yang mengadakan juga. Kalau dia tu pun nanti macam mana pula dia tu? Dia pun ada yang mengadakan juga. Itu yang tu pula nanti macam mana? Dia pun ada yang mengadakan juga. Itu siapa sebenarnya Tuhan? Ada tak Tuhan? Tuhan ada. Itu siapa? Entah. Kalau kita tak hentikan di atas satu sifat kidam yang kata dia memang sedia ada, bertali-tali berantai-berantai itu istilah Arabnya dipanggil tasalsul. Berantai-berantai. Dah kata ada yang mengadakan. Mesti dia tu lah macam mana? Tengok status. Kalau pasal dia yang mengadakan, tentulah dia Tuhan. Dia tu macam mana lah? Macam mana dia boleh ada? Dia ni ada yang mengadakan dia pula. Tak sudah. Dia tu pula macam mana? Tak sudah. Kalau kata 1 juta, 2 juta, bilion sekalipun, dia kan ada bilion 1, bilion 2. Tak sudah. Tak sudah macam ni dipanggil tasalsul. Mustahil. Takkan Tuhan macam ni. Tak. Tuhan tu ada tapi tak sudah. Tuhan tu mana satu? Tak masuk akal. Begitu juga kalau Fatah balik depan. Tuhan satu menjadikan Tuhan dua, Tuhan dua menjadikan Tuhan satu. Boleh? Macam ayam dengan telur dia lah. Tak masuk akal. Itu kalau dua. Kalau satu je, dialah menjadikan dia yang tak ada. Yang dia tak ada bagi dia ada. Tapi dia tak ada. Tak boleh. Sebab ketuhanan dia tak boleh pergi situ. Mustahil. Akal tak boleh terima. Oh tu macam mana sebab Tuhan? Tuhan mesti sedia. Memang ada ayat. Jadi asal kita nak bercara tak mana tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala macam tu, makhluk ni macam mana? Adakah dia automatik ada?
Memang ada gitu. Kalau ada gitu berarti dia Tuhan. Adakah ciri-ciri Tuhan pada makhluk ni? Ciri-ciri Tuhan tu maksudnya dia tak mengalami proses perubahan. Pasal saya sebut tadi, Allah yang tak berubah ni satu-satunya yang tak berubah hanya Allah Taala saja. Dia dululah ni akan datang. Bahasa dulu kini selamanya tu boleh lah. Tu Allah Taala. Manusia ni jangan sembang dulu kini selamanya. Tak ada bunyi dulu kini selamanya. Dulu muda, lah ni tua, akan datang mapuh. Mapuh ni bunyi kuat ulu sikit lah. Kalau dulu budak-budak, lah ni muda, esok tua apa? Mana boleh dulu kini selamanya macam tu? Tak ada, mesti berubah. Dulu senang, lah ni susah, apa susah balik. Ataupun dulu susah ni, dulu senang ni susah. Dia boleh tukar. Ataupun senang. Tapi senang dulu cara lain, senang ni lain cara lain. Senang akan datang cara lain. Mesti berubah punya. Jadi bila dia berubah, adakah dia kidam? Yang tu yang dia nak suruh kita fikir ni. Dan kaedah tu dia nak beri. Tiap-tiap yang mesti binasa, yang ada proses perubahan ni, binasa pasal dia akan proses perubahan. Mustahil kidam. Mustahil. Makhluk ni tak ada yang automatik ada. Ada yang salah, ada makhluk. Subhanallah, takkan jadi gitu. Allah saja yang memang ada. Makhluk Allah yang mengadakan dia. Asal dia nak bercakap tentu. Dan akal kita tentu nak fikir daripada asal yang disarankan kepada kita untuk memikir ni, daripada mula diri kita, alam atas alam di bawah, biar fikir sampai ada pencipta, mesti ada tanda binasa. Yang binasa ni mengalami perubahan, yang perubahan mesti ada yang mengubah. Betul? Mustahil dia kidam. Pasal apa? Pasal dia makhluk, mesti ada yang membuatnya. Lepas itu Tuhan pula mustahil pula ada yang mengubahkan dia, mustahil. Untuk dia macam mana? Tuhan saja yang kidam. Makhluk mustahil kidam. Pasal dia mengalami proses perubahan. Perubahan mesti ada yang mengubah. Mesti. Allah Ta'ala dia tak berubah. Kalau dia berubah, dia serupa macam kita. Kalau dia serupa macam kita, berarti kita mati, dia akan mati. Kita binasa, dia akan binasa. Itu Tuhan, itu bukan sebab Tuhan. Inilah ilmu tauhid yang disuruh kita fikir, mengenung, dan jalan berfikirnya ulama tauhid dah bagilah macam mana kaedah berfikir dia. Cuma nak bagi mantap tuan-tuan, dari segi kaedah macam mana tengok sesuatu nak boleh, saya kata terus dapat, orang kata tengok handset boleh tahu siapa. Saya tak tahu siapa ni, pasal nombor tak pernah masuk handset saya. Tak siapa dia, satu saya tak layan, dia panggil 2 kali saya layan jugalah. Tu bisin, saya pun tak tutup. Nak tutup pasal kena dekut saya, malas nak tengok. Asal saya nak sebut ialah, kalau kita nak bagi cepat tu macam mana tuan-tuan, hak tu yang kadang kena mikir, kadang-kadang kena belajar. Pasal kadang-kadang benda tu fikir sendiri tak sampai. Ada benda yang kita tak boleh nak mikir, melainkan ada orang mengajar kita jalan-jalan berfikir. Satu kalau kata ilmu matematik, asal saya nak sebut tentang ilmu fikir ni tuan-tuan, kita belajar, baca buku sendiri, agak-agak boleh faham tak matematik kalau kita belajar sendiri tanpa ada orang tunjuk kita macam mana nak selesaikan matematik? Tak pandai. Mesti ada orang tunjuk dulu. Ni campur tu macam mana? Macam ni, oh ni campur. Kali tu macam mana? Ajar dia, oh ni kali. Oh, pecahan macam mana pula? Oh ni pecahan. Mesti dia ajar. Tambah nak belajar matematik, formula macam ni. Oh, hak tu tak reti pening. Baca, mesti ada orang tunjuk. Asal saya nak sebut apa tuan-tuan, kadang-kadang kita nak berfikir memang tak pandai, kena ada orang tunjuk. Yang ni salah satu cara saya sebut tadi beberapa perkara tentang alam tadi, macam mana nak dapat. Saya dah sebut tempat sumber tuan-tuan nak cari. Saya sebut harunyahya.com tu pasal dia antara tempat yang pada saya lah, berdasarkan apa yang saya dah tengok, antara yang benda best yang boleh tengok. Benda best boleh tengok. Cari, kalau tak ada, carilah tempat lain ke apa ke, untuk dapat latihan berfikir. Baik, habiskan tu. Jadi asal dia sebut kaedahnya, setiap yang binasa mustahil dia akan bersifat kidam. Jadi maksudnya dia akan ada yang membaharukan dia, dan yang membaharukan tu mestilah tak lain tak bukan. Sebab kita orang beriman, kita siap dah lah, mesti Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, habiskan tu. Jadi yang ni adalah kaedah berfikir yang dia sebut, yang asal apa kita bicara pada bulan lepas. Tang kata nak dapat jalan makrifah itu adalah fikir telek, berdalil, bukti, ada hujah.
Yang ni salah satu jalan untuk sampai pada peringkat makrifah. Mesti. Baik, bila sampai makrifah ni tuan-tuan, kita mesti kenal mesti ada Tuhan. Tuan-tuan. Dan Tuhan ni mesti bersifat dengan sifat kesempurnaan, mesti. Mustahil sifat kekurangan. Mesti. Cuma saya sebut tadi, kalau dengan akal lah, siapa nama dia? Waktu di luar kemampuan kita. Rasanya sebelum tengok ke Tuhan tu, tengok misal bangun masjid kita lah, lawa. Macam-macam kesenian yang ada pada dia kan. Agak-agak orang buat masjid ni hidup lah. Takkan mati kot. Jahil ke pandai? Tak ada ilmu tak jadi masjid gini. Hidup mesti kata, ilmu mesti ada. Agak-agak ada tangan kaki lah. Nisbah buat masjid mesti ada tangan kaki lah. Orang buat masjid mesti ada tangan kaki. Tak ada tangan kaki, jadi putung timun golek boleh kan. Tangan kaki tak ada nak bergerak lah kan. Mesti ada tangan kaki. Agak-agak dia ni ada mata tak? Tak ada mata nak paku susah. Mesti ada mata. Tu nisbah orang buat masjid ni. Benda yang kita boleh fikir secara spontan. Apa ciri-ciri ada pada dia. Agak-agak dia lelaki ke perempuan. Tu boleh tentu lah dengan akal. Biasanya lelaki. Perempuan gambar-gambar ada tak? Boleh juga. Orang Islam tu kafir. Tak perlu. Tu akal tak boleh tentu. Akal nak fikir dengan pasti Islam tu kafir yang buat ni. Tak tahu. Orang kafir pun ada buat masjid lah ni. Orang Islam runtuh masjid. Tapi tak tahu lah orang Islam mana kan. Masalah Jepun sana. Asal saya sebut, dengan akal tak boleh nak tentu. Akal tak boleh tentu. Dia boleh terima, mungkin boleh orang Islam, mungkin orang kafir. Nak tanya pula, orang yang buat masjid ni handsome ke tak handsome? Akal tak boleh tentu. Orang buat masjid ni kulit hitam kulit putih, akal tak boleh tentu. Jadi akal ni hanya boleh menentu dalam bab-bab yang memang dia boleh tentu. Hidup ke mati? Gila hidup, tu dia boleh tentu. Dia boleh tentu. Jadi ada benda yang di luar batas pemikiran. Apatah lagi kalau saya tanya, siapa nama dia? Tak boleh, akal tak boleh pilih. John ke? Johnny ke? Ahmad ke? Tak boleh, akal tak boleh. Mungkin boleh. Itu pun agak-agak betul ke? Tak boleh tentu. Tak boleh tentu. Dia pandai ke bodoh? Satu akal boleh tentu. Mestilah pandai, bodoh nak buat lagi mana? Ada kaki kan? Tak ada kaki nak panjat tangga ke benda tinggi ni. Mula tu bukan benda-benda lekeh, dia buat benda seni semua. Kadang tak jadi. Mesti nak lukis pelan dulu. Mesti pandai. Nak buat pun mesti boleh baca pelan, boleh terima arahan, boleh terima maklumat, boleh proses pula tu, boleh buat kerja pula. Ada kepakaran pula buat kerja, baru boleh buat. Kalau tak boleh buat. Itu saya nak sebut nisbah buat bangunan kita. Okey. Nisbah Tuhan, tentu yang layak bahas dalam bab Tuhan. Menjadikan alam ni macam mana? Hidup mesti. Ada ilmu mesti. Kuasa mesti. Ada kehendak mesti. Satu kedua. Cuma benda tu kena proses sikit. Ada benda yang tak boleh dapat secara spontan. Ada yang satu kedua. Kalau dua pun boleh jadi juga. Betul ke dua boleh jadi? Satu macam mana? Satu tak boleh jadi. Masjid ni seorang boleh jadi tak? Masjid jangan kira pasal makhluk. Tuhan ni kalau dua macam mana? Apa rasionalnya kalau dua? Kalau satu apa macam? Kalau dua macam? 10 apa macam? Boleh tak terima dengan akal, tapi bahas dalam konteks ketuhanan. Itu yang nak guna akal yang waras. Setakat mana akal boleh kemampuan fikir dia. Ada dalam mutahid, insya-Allah kita tengok ke depan. Asal saya nak sebut adalah akal ni dia ada batasan dia. Nak menentukan nama pula. Kalau bangunan ni pun masjid tak tahu nama dia, akal tak boleh fikir. Siapa nama pencipta alam? Tak ada siapa boleh fikir nama. Habis itu macam mana nak tahu nama? Mesti dia yang bagi tahu. Macam mana dia bagi tahu? Siapa biasa jumpa Tuhan? Tak ada siapa biasa jumpa Tuhan. Betul apa yang maklumat dapat daripada Tuhan? Mesti ada penerima maklumat. Siapa yang terima? Kita dalam konteks orang beriman, Rasul. Kita percaya tentang Rasul. Apa bukti dia? Dia adalah benar ada Rasul. Ada mukjizat. Ada bukti daripada Tuhan. Yang bukti tu bukti ketuhanan punya. Yang kalau bukan cara-cara orang memang tak akan dapat membuktikan perkara tu. Apa dia? Mukjizat tu lah. Perkara luar biasa yang makhluk memang tak boleh buat. Dia mendakwa dan dia boleh buktikan.
Kalau orang minta perkara-perkara luar biasa, dia boleh tunjuk. Pula tu bukan dengan keupayaan dia. Dia akan kata, yang ni bukan aku buat, Tuhan yang mengutus aku yang melaksanakannya. Setiap Nabi dan Rasul yang didakwa dia Nabi dan Rasul, kaum yang minta bukti, Allah Ta'ala bagi, tapi tak semua dia bagi. Tapi dia bagi semua tu, kalau ikut semua bukti menunjukkan yang ni memang benar utusan aku. Apa dia cerita mesti terima. Nabi Musa misalnya, walaupun tongkat dia boleh tukar ular, orang lain boleh tukar bagi jadi ular. Pada zaman dia tu, kalau ikut kisah yang masuk kita dengar, sampai Nabi Musa berlawan dengan ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun adalah antara ahli sihir yang pakar-pakar dalam dunia. Sejak tamadun dunia ni, zaman yang masyhur dengan ilmu sihir yang sangat gemilang, zaman Nabi Musa. Ahli sihir yang pakar-pakar, kita kata profesor dalam bahagian ahli sihir ni, bila tengok Nabi Musa campak ular dia, zuf, ular dia, kalau saya duduk ngaji, Tok Guru saya Batih tu dia sebut, mulut ular tu, dia punya rahang dia ke bawah, atas dia tu umbung. Oh, kalah anaconda punya cerita tu, besar mana. Ni ular Nabi Musa. Tuh, ahli sihir tengok kata dia apa. Bila dia tengok ular Nabi Musa, dia tengok tangan Nabi Musa, celup, masukkan bawah, ikut leher baju dia, masukkan bawah ketiak, uslub yadaka fi jaybika takhruj bayda, keluar satu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Pakak menyungkur sujud habis semua ahli sihir. Dia kata apa? Ini bukan sihir, ini bukan kerja sihir. Tu orang pakar sihir. Dia kata ini bukan sihir. Yang ni adalah tanda membuktikan dia memang benar-benar utusan Tuhan. Ahli sihir takkan boleh buat macam ni. Aku profesor sihir, dia kata. Aku tahu setakat mana sihir. Yang ni orang ahli sihir yang beriman. Memang kalau ikut sebut dalam Quran, ahli sihir beriman. Semua ahli sihir yang berlawan dengan Nabi Musa, semua sujud sungguh habis. Mengimani dakwaan Nabi Musa, kata dia adalah utusan Tuhan. Yang tak beriman siapa? Fir'aun dengan menteri-menteri dia. Fir'aun kata apa? Hadza lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Kata dia, inilah tok guru hampa paling besar kali ajar sihir ni. Lah. Kata orang tak beriman ni. Asal saya nak sebut tuan-tuan, setiap Nabi dan Rasul dia boleh tunjuk mukjizat. Dan mukjizat ni tak ada siapa yang boleh buat. Dan setiap orang yang duduk zaman tu, zaman Nabi Musa, zaman ahli sihir. Ahli sihir pun angkat tangan tu, yang ni bukan sihir. Kalau zaman Nabi Isa AS, zaman tu zaman perubatan. Penyakit buta ni pun boleh sembuh. Oh, dahsyat zaman tu, antara dahsyat. Antara yang orang tak boleh buat, orang mati bagi hidup balik. Itu tak boleh buat. Tapi Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Orang penyakit sopak tak boleh disembuhkan. Zaman Nabi pun tak boleh. Orang penyakit kusta tak boleh disembuhkan. Nabi Isa boleh sembuhkan orang penyakit kusta. Doktor yang pakar pada zaman tu kata dia, yang ni bukan perbuatan sihir, bukan ahli perubatannya, yang ni made in Allah Ta'ala punya. Nak cerita apa? Nak kata semua rasul-rasul setiap zaman dia, mukjizat dia bersesuaian dengan zaman dia. Zaman Nabi Muhammad zaman sastra, orang ahli bahasa, turun Quran. Yang Nabi Muhammad tak kerti baca dalam tulis, sebut saja ayat Quran. Baik sama ada ayat pertama, daripada awal Quran turun sampai akhir Quran turun, sampai lani pun tak ada siapa ahli sastra, orang ahli bahasa yang boleh menandingi Quran dari segi susunan, makna, rahsia yang terkandung dalam dia, yang tersurat, yang tersirat. Tak ada siapa boleh tanding. Orang angkat tangan, yang ni bukan perkataan manusia, these words from the God. Dia akan akui nanti. Baik, bila kita akui ini, kita akan kata apa tuan-tuan? Inilah utusan Tuhan. Apa dia cerita, kita terima. Yang itulah iman. Satu iman dalam bab kita belajar. Iman ni sebenarnya paling besar dia bab Rasul. Tapi Rasul fokus ke Tuhan lah kan. Tapi macam mana boleh faham ke Tuhan? Rasul. Satu iman. Apa iman? Iman adalah membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dia beritahu. Itu iman. Kalau orang dia beriman takat Tuhan, Nabi Muhammad dia tolak, kafir terang-terang. Pasal macam mana dia boleh tahu Tuhan betul? Nabi Muhammad salah. Macam mana dia boleh tahu? Mana dia dapat maklumat pada Tuhan? Dia dapat wahyu dah. Dia pun tak mengaku dapat wahyu. Satu, ada golongan yang menafikan bab kerasulan, tapi dia menafi bab Tuhan, pembohong. Pasal saya sebut tadi, dengan gunakan akal, manusia tak boleh menggunakan akal untuk memikir bab ketuhanan. Dia bab ghaib.
Tak ada batas akal yang tak boleh sampai. Dia mesti ada utusan. Utusan pula bukti, terbukti dia adalah benar-benar utusan. Percaya dengan dia. Segala maklumat ghaib pada dia. Itu iman. Dan kita dalam konteks beriman, orang tu tak ada lain melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, sempurna iman dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau istilah Arabnya membenarkan apa yang Nabi bawa tu, apa nama dia? Istilah dalam ilmu tauhid dia panggil tasdiq. Baik. Satu saya nak sebut ni, saya nak bahas itu pasal nak sebut tasdiq. Kita habiskan ayat satu ni. Dia kata wa fussiral imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Asal terjemahnya, dan telah diartikan iman itu dengan membenarkan. Telah diartikan iman itu. Iman ni apa? Dia nak, asal dia nak bagi definisi, nak bagi takrif pada kita adalah iman. Iman ni apa tuan-tuan? Iman ni sebenarnya apa? Dari segi takrif, apa dia iman? Yang kita kata iman pada Allah Ta'ala, iman pada Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Iman ni realiti dia apa? Wa fusiral iman, iman ni bitasdiq. Telah diartikan iman itu. Apa arti dia? Dengan membenarkan. Membenarkan ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya at-tasdiq. Kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, at-tasdiq tu dia ada alif lam. Saya nak sebut bahasa Arab sikit, pasal benda tu nak faham kena ikut bahasa Arab dia. Asal terjemah membenarkan. Membenarkan apa? Bahasa Melayu memang dia tak ada spesifikasi dalam nak mengertikan membenar tu, membenarkan macam mana, tak sebut. Tapi kalau kita tengok asal Arab itu, wa fusiral iman, iman tu pun ada alif lam. Tasdiq pun ada alif lam. Kaedah dalam ilmu nahwu bila sebut ada alif lam, kalimah ada alif lam ni dipanggil alif lam ma'rifah. Saya nak sebut tu pasal nak faham tu kena faham Arab. Pasal nak kata iman ni masuk iman percaya ni, iman mana? Iman yang sedia maklum pada kita. Iman yang kita nak bicara, yang ni jadi orang beriman, yang jadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu iman. Kalau kata tasdik, membenarkan tu tasdik mana ni? Kita boleh faham tasdik tu tasdik tertentu. Pasal apa? Pasal kedua kalimah iman ni dia ada alif lam, dan kalimah tasdik dia ada alif lam. Jadi apa fungsi alif lam dalam bahasa Arab? Fungsi alif lam ni kalau saya sebut tadi istilahnya, dalam istilah nahwu dia panggil alif lam ma'rifah. Alif lam ni untuk menunjukkan satu benda ni dia makna spesifik. Maksudnya saya boleh bahas dengan itu. Kalau bahasa Inggeris saya nak compare dengan dia, macam saya gunakan bahasa dengan the. Kalau kata I saw a tiger, saya lihat a tiger. Tu antaranya makna satu. Tu menunjukkan benda singa tu, tiger tu, rimau tu kita tak tengok lagi. Saya nak sebut pendekatan bahasa. I saw a tiger. Kalau saya kata I saw the tiger, apa makna the tiger? Tiger tu bukan tiger mana-mana. Tiger tu tiger yang tertentu. The tiger tu maksudnya adalah tiger. I saw the tiger. The tiger is come, you know. Tadi nak cakap putih sikit dulu. Nak sebut the tiger tu maksudnya bukan mana-mana tiger. Kalau kata I saw a tiger, tiger mana? A tiger. Kalau bahasa Arab kalau sebut rajulun, ra'aitu rajulan, saya lihat seorang lelaki. Lelaki mana? Mana-mana lelaki. Aku lihat satu orang lelaki mana? Ada ke? Tak ada. Itu gunakan rajulan. Kalau sebut ra'aitu rajula, ada alif lam. Ra'aitu ar-rajula, aku lihat seorang lelaki mana tu? Dia mesti lelaki tertentu. Kalau lelaki tu kita pernah tengok ra'aitu rajul, aku pernah tengok, kita akan gunakan ra'aitu rajula. Kalau lelaki tu kita tak pernah tengok, pendekatan bahasanya kita akan gunakan ra'aitu rajulan. Asal saya nak sebut ialah beza bahasa Arab yang kalimah ada alif lam dengan tak ada alif lam. Kalau perkataan ilah misalnya, ilahun dengan Allah, katanya kita pernah jumpa perkataan tu dalam satu mu'in dulu. Allah tu daripada perkataan asalnya ilahun. Ilahun ni Tuhan dengan tak ada spesifik. Kalau Allah asalnya dia ilahun, masuk ke dalam al-ilah adalah ada pindah nakal apa situ, dia jadi Allah. Allah ni adalah alif lam yang dimasukkan kataan ilah, bubuh alif lam dia. Rajulun jadi ar-rajul, madrasah tu jadi al-madrasah. Ilah tu maksudnya Tuhan dengan tak ada spesifik. Tapi Allah maksudnya dia lah Tuhan yang layak disembah dengan spesifik hak tu lah.
Hak memang sebenarnya Tuhan yang kita duk bicara, yang kata layak dengan sifat ketuhanan yang ada pada dia, mustahil ada sifat kekurangan. Allah tu lah duk bicara tu. Asal saya nak sebut alif lam mana spesifik tu. Jadi asalnya ada saya nak sebut tentang iman tu. Iman ni iman mana? Iman yang spesifik. Tasdik ni tasdik mana? Membenarkan ni tasdik yang spesifik. Tasdik tu tasdik mana? Saya nak sebut tentang tu lah. Membenarkan ni adalah membenarkan tasdik tasdiqu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman tu adalah membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tasdik. Jadi tasdik tu kalau perkataan Arab panjangnya, tasdik tu tasdik apa? Tasdiq tasdiqu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah kalau kita belajar bahasa Arab, alif lam tu makrifah. Cuma alif lam makrifah tu nama apa? Pasal alif lam makrifah ni dia ada 6 jenis kalau kita belajar dalam ilmu nahwu. Kalau alif lam al-iman tu dia panggil alif lam al-iman. Iman ni makna iman tertentu. Iman yang kita bercakap yang jadi Islam tu. Jadi orang beriman tu, iman tu alif lam ada al-iman yang tu dia panggil alif lam lil ahdi zihni. Alif lam yang maklum pada akal. Masuk iman bicara orang beriman. Iman yang berkaitan dengan Nabi Muhammad dengan Allah Taala. Iman tu bukan iman tu tentang tokong, tentang penunggu tu tak masuk. Walaupun yang tu dari segi terjemahnya percaya, yakin, tak masuk kat tu. Iman ni mesti tentang Islam ni. Begitu juga bila sebut tasdik, cuma alif lam tu alif lam apa? Dia bukan alif lam, dia ahdi zihni. Kalau nak ke sana pun tak apa, tapi sebahagian daripada istilah yang ada dalam alif lam ni, alif lam tu boleh dikatakan dia adalah alif lam yang ganti daripada mudhafun ilaih yang mahdzuf. At-tasdiq tu maksudnya tasdiqu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buang semua hak belakang tu, buang dia buah alif lam. Jadi at-tasdiq. Tuan-tuan kalau agak tak faham kita bahasa Arab tu, pasal memang layak tak faham. Pasal kalau tuan-tuan tak belajar bahasa Arab, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab maksudnya best. Macam saya sebut tiger dengan the tiger, agak tak boleh faham. Kalau tak faham tu, tak tahu nak cerita bahasa Melayu pasal tak ada. Tak ada bandingan bahasa. Saya nak tunjuk kata beza antara benda yang makrifah dengan benda yang tak makrifah tu, benda yang kita dah know dengan unknown. Asal saya nak sebut ialah tentang tasdik. Jadi kalau kata iman yang kita duk bicara tentang bab ketuhanan, yang kata dengan tengok sesuatu makhluk yang ada pada diri kita, yang ada pada alam bawah, untuk membuktikan kata makhluk ni baru, mesti ada Tuhan mencipta. Dan bila bersebut berimanan ni Tuhan tu, kita akan fikir nak dapat maklumat Tuhan, tak akal tak boleh sampai, mesti dengan ada maklumat perutusan Rasul ni mesti benar. Jadi yang itulah kalau ikut iman. Jadi iman tu apa mana? Iman membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak zahir batin, maksudnya perkara yang zahir yang ghaib, apa dia cerita, benarkan semua. Itu iman. Jadi kufur dengan dia, hak itulah kafir. Jadi asal kita nak cara iman itu membenarkan. Atau bahasa kita percaya. Percaya apa? Percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Cukup dengan perkataan tu. Pasal apa? Apa yang Nabi bawa apa dia? Bak Tuhan dia bawa. Malaikat dia bawa. Rasul-rasul dia bawa. Apa lagi? Qadar dia bawa. Apa saja maklumat semua keluar pada dia. Benarkan pada Nabi Muhammad berarti membenarkan semua. Satulah yang tu titik bertolak untuk dikatakan iman atau tidak yang salah. Itulah iman. Walaupun dari segi rangkaian dia adalah satu-satu penelitian dia, satu-satu Imam Ta'ala, Rasul, Malaikat apa, tapi besar dia, tempat timbul keluar semua tu apa dia? Iman pada Rasul. Pasal dia yang menceritakan semua. Kemudian kata dia bermula mengucap dua kalimah syahadah itu padanya pertikaian ulama dengan ketetapan dalil. Ini agak panjang pasal dia bersambung dengan syair di bawah tu. Maksudnya cukup tentu untuk kali ini. Wallahu a'lam, yang baik pada Allah Taala. Yang silap salah atas kasar bahasa itu daripada kesilapan dan kaipan dia. Kita buka soalan kalau ada sekitar tentang bicara kita hari ini tentang masalah bagaimana nak melilik, memikir, tengok apa yang ada dan gunakan maklumat yang ada tu untuk kita mengkoreksi, buat research untuk membuktikan semua tu mesti ada satu penciptaan yang cukup bijak, yang cukup teratur, ada sistem yang tertentu yang cukup baik, teratur, apa sekiranya nak berbahasa yang tak boleh nak dikata ada dihurai, begitu cantik dan susunnya. Yang dengan itu juga kita akan buat keputusan, fikir jauh lebih banyak pada itu, dia akan binasa. Setiap yang binasa akan mengalami proses perubahan. Setiap yang mengalami proses perubahan mesti ada yang mengubahnya. Jadi alam ni mesti ada yang mengubah.
Jadi bila dia mengubah, dia mustahil ada sendiri, dia ada sedia mustahil, kerana dia mengalami proses perubahan yang memang sedia ialah Allah Ta'ala saja. Dan daripada itu hasil bab ketuhanan, yakin, iman mesti dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Cara kita tangguh kalau ada persoalan. Kalau tak ada kita tangguh dulu, rehat sebentar insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.